orang kita kadang-kadang silap faham. Alah Ustaz, biasalah. Kan? Ini kadang-kadang orang ini kena dia ambil kalimah yang menunggang. Maknanya menggunakan agama. Ya, wak kenuri guna agama. Berpolitik kita guna agama. Apa lagi, bernikah kahwin guna agama. Maksudnya gitulah. Tapi orang yang singkat faham dia tanpa kita bincang secara detail, bila kita sebut mempergunakan agama, tu yang nampak jahat. Padahal memang hidup ni, tuan-tuan, memang kena guna agama. Kalau tak guna agama, nak guna apa? Kalau kita tak guna agama, kita nak guna apa? Okey, kita kata agama tak boleh dipergunakan. Okey, fine. Kalau agama tak boleh digunakan, kenduri kahwin guna apa? Politik kita guna apa? Kenduri kendara, hidup berjiran, kita berbuat, yang kita buat menguruskan organisasi, kita beraktiviti harian, kita hidup rumah tangga, ni kita guna apa? Jadi jawapannya ialah memang kena guna agama. Cuma saya kadang-kadang orang yang dia tak memahami, bila sebut guna agama, nak jahat selalu. Sebenarnya kalau kita mengaji, memang kena agama. Ya, Allah Ta'ala jadikan agama itu untuk diguna, di-apply dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, negeri, negara. Kan? Tapi ada benarnya juga, kalau kita buat acuh tak acuh, buat sambil lewa, ya, buat sekolah saja, kita puas apa? Alah, biasalah. Kan? Lah kali orang Melayu sebut, biasalah janji Melayu. Macam mana ni mesyuarat kata pukul 9.30, 10.30 tak boleh mula lagi? Alah, biasalah janji Melayu. Tapi kalau Islam ni kata pukul 9.30 kena mula. Tak boleh rakyat mari lewat, rakyat melihat, rakyat yang awal. Sebab yang melihat syak masa, lepas tu dia nak balik awal. Jadi bila kita mula lewat, sedangkan janji pukul 9.30, 10.30 tak boleh mula, sebelah dah mula lagi, apa satu lagi nak mari. Jadi sebenarnya kita kena ubah, tuan-tuan, daripada benda yang tak betul tu kepada benda yang betul. So membiasakan benda yang tak betul, ya, membiasakan benda yang tak betul, membiasakan benda yang betul, ya, kena biasakan benda yang betul. Janji berubah, tepatilah, sebab Islam ajar itu. Ya, Islam ajar tepati janji. Idza wa'ada, ya, khlafa. Bila janji kita khilaf dengan janji itu, ada ciri-ciri. Cakap tak serupa bikin, janji dusta, bagi amanah khianat. Lepas tu kita kena ubah benda tu, diperbetulkan. Melainkan kita tu boleh understanding, kita bagi tahu, okey, saya ni kita cubalah, tapi kalau berhalangan kita sikit, pak saya ni ada sekian. So ahli korum faham, so tak ada masalah. Tapi dah semuanya asas dia di situ. Ya, kita kena ubah. Orang bisa sebut biasalah Melayu. Ya, biasalah Melayu. Apa pula Melayu? Ya, sebab Melayu yang tinggalkan Islam. Sebab tu kita biasa macam tu. Sebenarnya Islam tak ajar macam tu. Islam ajar ialah tepati masa, ya, tunaikan amanah, ya, bila bercakap benar, bila janji ditunaikan. Duduk situ. Semua ini adalah kesempurnaan orang Muslim, dan inilah yang agama ajar pada kita. Kan, dulu lagi hebat orang cakap tentang mempergunakan agama, tapi sekarang macam kurang sikit. Tapi dalam pada kurang pun masih ada orang duk faham cakap-cakap macam tu. Ya, tapi bahasa-bahasa diolah, dia panggil inovasi pada bahasa. Dia tak sebut guna agama dah, dia sebut perkuda agama. Dia sebut tunggang agama. Dulu kita kata mempergunakan agama ni. Lalu ni memperkuda agama. Itu istilah-istilah jahat sebenarnya yang dicipta oleh musuh supaya kita pun jadi macam nampak jahat. Orang yang menggunakan agama nampak jahat, padahal memang hidup kita ni kena guna agama. Cuma jangan salah guna. Salah guna ni macam mana? Macam saya sebut tadi lah, ya, kita bila apa semua, apalah, kita sama-sama Islam ni macam itulah, ya. Apa pula
pula macam tu. Sepatutnya Islam, atas Islam lah kita kena kemukakan, kena tunjuk contoh teladan yang terbaik. Contoh kan, tak apalah kita urus lebih korang dah, masjid ni Islam kan. Tak boleh lah, sepatutnya kena urus lebih proper, lebih baik berbanding dengan gereja. Gereja diurus secara sistematik. Contoh, apa gereja secara sistematik? Masjid kita buat sambil maksud dia gitu. Tapi dia kata tak apalah kita ni, alah masjid pun ya, alah saya percaya ya, alah tak apalah ya, syok sikit tu okey di masjid ya. Itu dipanggil salah guna agama ya, mempergunakan. Tak boleh lah. Tapi kalau kita guna dengan cara yang betul dan kita pertegaskan ya, sebab saya kata al-haqqu bil nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terancang akan ditewaskan oleh kebatilan yang terancang. Nabi kita ni tuan-tuan strategis. Perang Uhud, Nabi membentuk 3 pasukan, 3 kumpulan. Kumpulan kanan, kumpulan kiri. Nabi pilih beberapa orang, saya kata 50 orang. Nabi parking mereka ni kat mana? Dekat Jabal mana? Gunung mana? Nabi bagi arahan sekian-sekian. Kanan dipimpin oleh sekian sahabat, golongan kiri dipimpin oleh sekian sahabat. Waktu berlaku serangan macam mana? Kanan dulu, kiri dulu, pergi. Dalam cerita hijrah Rasul, Nabi dah terus menonong pergi ke Madinah Munawwarah, tetapi Nabi ambil jalan pesisiran pantai, pusing dulu, transit dulu beberapa hari ya, di gua, kemudian ditemani ya orang yang diamankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang antara tempat yang berisiko, iaitu menghentikan pembalingan tempat berisiko. Kan? Ini strategi. Fuhairah ya, apa ni, Asma binti Abu Bakar yang datang mari bawa makanan, sampaikan berita apa yang sedang diperkatakan oleh pembesar-pembesar Quraisy di Mekah waktu Nabi hilang daripada pandangan mereka. Nabi hilang. Asma sampaikan cerita sekian. Ya, siapa lagi? Fuhairah. Ya, apa ni, khadam Abu Bakar. Khadam Sayyidina Abu Bakar. Mari apa bawa apa ni, lalu di luar yang dilalui oleh Nabi dan sahabat-sahabat ni dengan Sayyidina Abu Bakar untuk jalan-jalan tapak kaki, tapak kaki. Dalam pada itu kita baca Allah hantar tentera-tenteranya yang datang membantu Nabi. Antara lain waktu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah duduk dalam gua tu, Sayyidina Abu Bakar waktu dia apa, Nabi dibandingkan di atas ribuannya, menitis air mata dia. Dalam riwayat kata waktu kakinya disengat oleh binatang berbisa. Bila air mata dia menitik jatuh, terjaga Rasulullah. Lalu ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa takut? Kamu takut? La takhaf wa la tahzan, innallah. Jangan takut, jangan duka cita, Allah sama dengan kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, dia mana sakit. Dalam riwayat kata Nabi ludah dengan air dia, Nabi sapu hilang sakit. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalaulah musuh menundukkan kepala mereka di luar sana, turun kepala tu, dia tunduk kepala sampai takat bawah parah lutut mereka, la ra'ana, nescaya mereka nampak kita ya Rasulullah. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar duduk tu, pandang di pintu gua, nampak kelibat-kelibat kaki-kaki musuh yang mari. Tapi takdir Allah, musuh tak masuk dalam gua. Ya, sebab apa tak masuk dalam gua? Antara lain, musuh tengok di pintu gua tu ada sarang labah-labah yang masih lagi kelihatan cantik, tak terkoyak sebagainya. Satu. Yang kedua, ada burung merpati yang sedang duduk dalam sarangnya, tak terbang pun. Maka kata musuh, kalaulah ada orang masuk dalam gua ni, nescaya sarang akan koyak dan burung terbang ya. Nabi yang menolong kamu, siapa pun boleh nak menolak Islam illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Wa man nasru illa min Allah, tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang Islam ni tadi berjuang dengan keyakinan. Orang Islam ni berjuang dengan keyakinan Islam. Al-Islam huwa ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi lebih daripada Islam.
telah menempuh pegangan. Dia menang, akhirat menang. Dunia soalan orang akan kalah. Dia tetap senyum, suka hari dia, suka dia. Sebab apa? Sebab dia menjadi perjuangan menang. Islam ini menang. Dia menang. Di sisi Allah dia menang sekali lagi. Walaupun orang kata tak menang, memang tak menang secara percaturan atas khetah. Ya, tuan-tuan, kita masuk politik ni nak apa? Ya, nak kaya, nak kedudukan, nak pangkat, hanya sekadar itu. Ya, bukan. Islam jauh lebih daripada itu. Kita nak kuasa kalau kita nak melaksanakan agama. Ya, kata Sayyidina kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah, tuan-tuan, kita dok kenal dia bercakap tentang ilmu tasawuf. Bercakap tentang ilmu yang berkaitan dengan hati. Kan, kita belajar. Tapi tuan-tuan, Imam Ghazali juga bercakap dalam bab politik ni, dia bercakap. Dia kata apa? Ad-dinu ussun wa sultanu harisun. Agama adalah asas. Yang menjaga asas itu ialah pemerintah. Imam Ghazali, ya, dia juga bercakap tentang politik, tentang politik, kuasa. Dia kata agama adalah asas. Yang menjaga asas ini ialah pemerintah. Barang yang tidak ada asas, dia akan runtuh binasa. So kita tegakkan pemerintahan ini tanpa ada asas, tanpa pegang kepada asas. Asasnya apa? Tak ada asas. Ya, maka tak lama dia akan hancur, dia akan binasa, dia akan rosak. Ya, itu yang tak selesai. Macam-macam berlaku, macam-macam bala. Ya, sebab hilang. Ya, sebab tak ada panduan. Sedangkan Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, tapi tak berlaku lagi. Ya, even hari ni pun saya sebut masih belum lagi, boleh lagi. Ya, masyarakat kita ni masih jauh lagi bila bercakap tentang pelaksanaan syariah. Dan pelaksanaan syariah itu bercakap untuk kita berkasakan RUU 355. Ya, jadi untuk dibentang, disokong oleh parlimen, ya, untuk difahami oleh rakyat Malaysia, khususnya orang Islam. Ya, jadilah kali jadi seronok cakap politik jadi. Sedangkan benda tu kita luaskan bidang kuasa mahkamah syariah itu menurut kepada ruh yang dikehendaki oleh tuntutan agama kita. Tuan-tuan. So politik kita ni bukan setakat nak dapat jalan raya, nak dapat balai raya, bukan setakat nak bersih kubur, ya, bukan setakat nak dapat apa bantuan, apa prihatin, tapi kita bercakap jauh lebih daripada itu ialah tanggungjawab kita sampai Allah. Berpolitik kerana tanggungjawab agama. Dan percayalah, musuh kita sedang bercakap apa saya cakap. Musuh Islam dia bercakap tentang politik. Tiba-tiba orang Melayu hak terlebih dikatakan terlebih warak ni, terlebih baik ni, jangan cakap politik, dia politik kotor. Ya, rasa dia terbaik padahal tak betul. Saya tak cakap politik, habis orang baik tak cakap politik ni orang jahat. Orang jahat cakap politik, cakap kedai kopi, sembang kedai kopi, cakap buat perusahaan, buat macam-macam strategi. Ya, masuk politik apa semua, kita kena menang dapat kuasa. Lain kali bila pilih nak tentukan siapa yang menang dapat kuasa, bentuk kuasa sebagainya, atau bentukkan keadaan negeri negara ni, habis dapat orang lain. Kita masih lagi terperanjat kan? Jangan politik kotor. Ya, siapa yang ajar politik kotor ni? Politik ni kotor sebab kita tu jenis kotor. Allah dengan cara kotor. Jadi dia bukan. Nabi sendiri ahli politik. Masakah Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi tegakkan negara Islam Madinah. Ya, Nabi tegak negara Islam Madinah. Masjid itu menjadi pusat pentadbiran. Bercakap bab ekonomi, bercakap bab politik, bercakap bab mengurus manusia masa itu. Aus dan Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Ya, Nabi buat, Nabi satukan mereka. Ya, Nabi satukan akhwan, satu
berpasang-pasang. Ya. Nabi suruh masyarakat buat projek ekonomi sebagainya. Ini semua ada kuasa, ya senang kita nak buat. Bila tak ada kuasa, kita hanya mampu sembang sajalah. Orang lain yang akan berkuasa ke atas kita. Ya, jadi saya nak sebut tuan-tuan, bila kita baca peperangan yang Nabi lalui, yang Nabi terlibat secara direct ni, Nabi susun sahabat ini untuk pergi perang lawan musuh. Dalam perang Badar, kalau tuan-tuan pergi di Madinah, dia ada satu tempat Badar. Biasanya pakej haji umrah ni dia tak pergi ni. Ya, Ma'rakah Badar ni tak pergi. Saya pergi baru ni, saya catat naik bawa berapa orang jemaah yang nak pergi, kami collect duit, kita pergi van, kita pergi. Pergi kan? Pergi beberapa tempat. Dia panggil Jabal Malaikah. Oh, Jabal Malaikah ni tuan-tuan, dia nampak, dia berpasir begitu, pasir, nampak pasir tapi dia berbentuk gunung. Ya. Kemudian kita pergi tempat berlakunya perang Badar. Kemudian kami pergi di Masjid Al-Arish. Masjid Al-Arish ni di mana sahabat Rasulullah berdoa waktu itu. Berdoa ni angkat tangan begitu tinggi sampai sahabat kata berjatuh sekebar ridak Nabi ni. Kita tuan-tuan, kalau setakat doa biasa-biasa ni tak jatuh serban ni. Tapi nak ceritanya Nabi berdoa ni sampai begitu tinggi, ya, sampai terangkat ni, sampai serban jatuh. Ya. Apa Nabi doa? Nabi kata, Allahumma in tahlik hazihil asabah lam tu'bad zalikal yawm. Wahai Allah, kalaulah Islam kalah pada hari ini, kamu ya Allah tidak akan disembah lagi pada dia. Ya. Nabi doa terus ni. Nabi minta, wahai Allah, kalaulah hari ini Islam tak menang dalam perang Badar ni, kamu akan disembah lepas pada ini, wahai Allah. Maknanya Nabi minta sungguh-sungguh. Nabi beritahu kalau Islam anak pada hari itu. Tiba-tiba Nabi cakap, politik. Saya tak penting perang ni. Ya, saya tak penting politik ni. Ya, dunia hari ni, dalam konteks kita hari ni, negara kita tak perang macam zaman Nabi perang hari itu. Tapi perang secara demokrasi lah. Siapa dapat majoriti melalui pilihan raya, betul dapat kuasa. So dia lah boleh melaksanakan apa yang nak buat. Nak lulus, nak tak lulus, nak pergi, tak bagi ni, semua kait dengan kuasa pemerintahan dan kuasa politik. Rasulullah SAW melarang orang Islam memulakan serangan tanpa arahan darinya. Islam bukan kita yang memulakan serangan, tetapi Islam ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita, la tatamannaw liqa'al adu, muka surat 250 nombor 8 atas. Berapa minit? Masuk dah? Masuk dah? 2 minit ni. 2 minit lagi. Okey. Nabi kata, la tatamannaw liqa'al adu, bukan jangan kamu bercita cari musuh. Tuan, penting faham. Jangan kamu bercita-cita cari musuh. Maknanya kita jangan cari musuh. La tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Bila kamu berhadapan dengan musuh, jangan lari. Jangan lari. Nabi kata apa? Nabi melarang. Dalam kitab ni kata, Rasul SAW melarang orang Islam memulakan serangan tanpa arahan darinya. Kemudian baginda mengenai besi dua lapis, satu di belakang, satu di hadapan. Baginda menyeru pada sahabat berjuang dan mendorong mereka agar bertenaga dan begitu ketika berjuang. Bila dah perang dan Allah pantang baginda Nabi, bila sarung baju besi nak tanggal balik. Maksudnya bila nak orang langkah dah nekat nak pergi perang, dah buat keputusan, U-turn lah. Nabi tak U-turn. U-turn ni hak kita ni, hak kendia ni U-turn. Hak lompat-lompat ni, Nabi tak ajar lompat-lompat ni. Ya, lompat tu macam U-turn lah. Ya, dia panggil U-turn sambil melompat. Untuk membakar semangat dan sahabat, baginda mengambil sebilah pedang tajam dan memegangnya tangan kiri sambil menyeru para sahabatnya, siapa yang berani mengambil pedang ini untuk tujuan sepatutnya? Ramai mereka tampil di hadapan untuk mengambilnya, antaranya ialah Ali bin Abi Talib. Subhanallah. Ya, Nabi pegang pedang. Siapa yang sanggup berani untuk mengambilnya, silakan keluar terus. Kalau kita ambil siapa lagi, kau pergi.
siapa nak mari ni? Patutlah kita batal lah. Ya. Tuan-tuan. Itu kalau kita. Tapi sahabat dulu, masya-Allah. Terus bila Nabi sebut, mereka baru terus. Kemudian baginda mengambil sebelah pedang tajam dan memegangnya tangan kiri sambil menyeru pada sahabatnya, siapa yang berani mengambil pedang ini untuk tujuan sepatutnya? Ramai mereka tampil ke depan untuk mengambilnya. Antara mereka ialah Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Umar Al-Khattab. Tetapi seorang pun tidak diberinya. Abu Dujanah Sammak bin Kharsa berkata, wahai Rasulullah, berapakah harganya? Jawab Nabi SAW, ia hendaklah menetap muka musuh hingga ia bengkok. Maksudnya sahabat tanya, bayarannya apa? Kalau kita ni, maharnya apa? Imbalannya apa? Tak apa, kamu guna pedang ni, tak muka musuh. Kalau dalam ayat ni, istilahnya macam apa? Sampai pedang ni bengkok. Tuan-tuan. Ya, maksudnya apa? Bayarannya ialah, itulah bayarannya. Kamu ambil pedang ni, kamu beraksilah dengan musuh sehingga menang. Lalu Abu Dujanah berkata, ya Rasulullah, aku ambil untuk harga itu. Aku ambil untuk harga itu. Ni Abu Dujanah. Ya, ni Abu Dujanah. Ya. Abu Dujanah, bukan Abu Dukhanah. Wahai Rasulullah, aku ambil untuk harga itu, lalu memberi pedang itu kepadanya. Abu Dujanah seorang yang berani dan tahu selok-belok peperangan. Dia memakai lilitan merah pada kepalanya, dan ke mana pergi orang, sudah tentu bahawa dia sanggup mati dalam perjuangan. Justru sebaik sahaja Abu Dujanah mengambil pedang dari tangan Nabi SAW, dia mengikat kepalanya dan mula berjalan mendada di tengah-tengah para pejuang. Sebab itu jangan rasa lemah dengan Islam kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena rasa mulia. Kita orang Islam. Al-izzatu lillah. Kemuliaan itu ada Allah. Kita ni Islam ni agama Allah. Apa rasa hina? Sebab tu kena rasa mulia. Allah kata, Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan sebab Islam. Famahma nabtaghil izzata bi ghairihi bima a'azzanallah azallallah. Sayyidina Umar kata, siapa-siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam, dok cari teori-teori lain daripada Islam, ambil kamus kitab-kitab lain daripada Islam, lepas tu dok bangga, Allah akan menjanjikan kehinaan pada dia. Tuan-tuan, nak kemuliaan Islam itulah, berbanggalah dengan Islam. Ya, sebab tu sifat pejuang Islam, tuan-tuan, Islam yang kita perjuangkan itu satu Islam kita, yang kedua kita berjuang bagi pihak Islam ini. So kita kena rasa mulia dengan Islam yang kita perjuangkan. Biarlah orang kecam, orang kata apa, ya, orang buat macam-macam, kita kan, orang tipu, orang fitnah, orang maki, ya, alhamdulillah. Ya, dia boleh, ya, dia boleh berusaha untuk mencederakan kita, tetapi semangat perjuangan dia tak boleh cederakan. Ya, sebab apa? Sebab yang tunjuk jalan ini bukan siapa-siapa, ialah Ar-Rasul Al-Maksum sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memperlihatkan kelakuan Abu Dujanah lalu bersabda, inilah jalan Allah, sangat benci kecuali dalam situasi begini. Inilah jalan Allah, ya, yang sangat benci kecuali dalam situasi, ya, begini. Pengambilan tentera Makkah. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti situ dulu. Nanti kita akan sambung pada nombor 9 tu, ya, bagaimana Nabi mengambil juga tentera Mekah untuk membantu, ya, Nabi dalam peperangan